Okey, jom kita buat refresh dulu apa yang kita dah belajar dekat ni. Okay, kalau kata kita ada chapter yang kita baru belajar kan. Jadi kalau kita baru belajar benda tu, dia tak kekal lama dalam otak kita kalau kita tak selalu ulang balik. Nah, sebab tu kalau MS tu kamu rasa masa-masa ke dalam kelas kamu buat laju je kan. Tapi minggu depan kamu dah lupa dah macam nak buat. Faham? Sebab dia memang kena ada tiap-tiap 2 minggu kamu kena buat pengukuhan. Kamu kena buat pengukuhan. Kamu kena ulang balik apa yang kamu dah buat. Bila kamu buat 2-3 kali baru benda tu jadi permanent storage. Faham? Maknanya dia kekal dalam otak kamu. Jadi kalau cikgu buat macam ni lah, macam buat ulangan lah. Jadi kalau kata kamu sebelum exam tu, kamu study dulu, maknanya topik tu. Lepas tu dengan kamu tutup buku, kamu cuba ingat balik topik tu. Daripada awal sampai akhir apa yang ada dalam topik tu. Jadi kalau untuk geometri koordinat ni yang first kali kita belajar apa dia? Siapa ingat? Bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan. Awal lagi dia tu. First class kita. Pembahagian tembereng garis. Jadi sebelum pembahagian tembereng garis tu cikgu ada bagi kamu 2 formula yang berkaitan dengan apa? Panjang Titik tembereng. tengah. Titik tengah dengan panjang garis. Jadi first kali formula panjang garis tu macam mana nak cari panjang antara 2 titik? D gitu. Apa formula dia? Punca kuasa Hmm. X kuasa 2 tolak X kuasa 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak Y kuasa 1 kuasa 2. Kuasa 2 tu kat luar ke kat dalam? Kat luar. Kat luar lah. Jadi X2 tolak X1 dalam kurungan tolak, luar kurungan tambah kan. Jadi Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jadi Y2 dengan Y1 ni tak kisah kamu sendiri yang set mana satu-satu, mana satu-dua. Tapi bila kamu dah letak kata yang ni koordinat nombor 2, dua-dua untuk X dan Y tu kena guna sebagai kedua. Kalau kamu dah letak dia pertama, kamu kena letak dia yang pertama. Okey, lepas kita dah belajar pasal jarak, kita belajar pasal formula titik tengah. Macam mana formula titik tengah? X tambah X per 2, Hmm. Y tambah Y per 2. Jadi kita akan ada 2 titik juga kan. Jadi ada X1 dengan X2. Tak kisah yang mana satu asalkan kita tambah. Jadi yang ni titik tengah. Jadi kita akan dapat titik lah Y campur Y2 per 2. Okey, lepas tu kita advance lagi, kita cari pembahagi antara tembereng garis tu kan. Yang ada M dengan N tu kan. Jadi untuk yang tu kita draw. Sebab kita nak ingat. Jadi katakan titik kita tu P yang kita nak cari tu PSY. Lepas tu kita ada titik kat sini X1. Y1, X2, Y2 dan dibahagikan kepada ratio M dengan N. Macam mana formula dia? Siapa darabkan siapa? MX tambah NX. Jadi M ni akan darab dengan koordinat yang nombor 2 ke nombor 1 kalau ikut yang cikgu punya ni? Nombor 2. Jadi kita buat arrow. Yang ni kita digalakkan lah lukis situasi dia sebelum kita kira. Lepas tu kita buat arrow. Jadi cuba sebutkan formula dia bila dapat daripada gambar rajah cikgu ni. MX tambah NX. NX1 campur MX2 per dengan M tambah N. M campur N. Jadi yang X1 tu didarabkan bersilang kan dengan N. Yang M ni darab dengan X2. Yang satu lagi kita akan buat yang sama kat Y. Apa jadi kat Y? NY1 tambah NY2. Per dengan M M campur tambah N. N. Okay, jadi yang ni formula. Jadi sebab tajuk ni kita kena ingat formula dia. Sebab tu kita kena fikir macam mana nak bagi mudah nak ingat. Macam D ni kamu ingat kat dalam tolak, kat luar tambah. Yang ni tambah 2 bahagi 2. Yang ni pun sama. Ni tambah 2 bahagi 2 juga. Cuma kita kena pakai ratio M dengan N. Okay, jadi kita dah belajar 3 tu. Yang tu yang first class kita. Lepas tu kita belajar pasal apa? Garis lurus dan serenjang. Kita belajar pasal garis lurus dan serenjang. Jadi bila kita ada 2 garis. Jadi garis ni boleh jadi serenjang dengan boleh jadi selari. Jadi kalau dia selari apa jadi kat dia? M1 sama dengan M2. Jadi kalau selari dia punya kecerunan adalah sama. Benda ni mesti
datang semula jadi pada kamu. Maknanya nampak je kata selari, kamu kaitkan dengan benda ni dulu. Faham tak? Jadi kalau dia berserenjang, M1, M2 sama dengan negatif 1. okey, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau dia kata M1 1/2, M2 tu apa? Negatif 2. Negatif 2. Jadi songsang negatif kan. Jadi kita tak perlu masuk formula pun tak apa. Asalkan kita tahu apa jadi kat dia terus. Kita boleh terus tahu apa jadi songsang. Lepas tu negatifkan. Okey, lepas tu last kali kita ada 3 bentuk persamaan garis lurus kan. Apa bentuk-bentuk dia? Tapi ingat ini. 3 bentuk persamaan garis lurus. Apa bentuk yang ada? Bentuk pintasan. Okey, bentuk pintasan. Bentuk pintasan yang kita ada pintasan X dengan Y. Macam mana rupa bentuk pintasan? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, sama dengan 1. Sini mesti 1 lah. Lepas tu A ni apa? B ni apa? Pintasan X. Okey, A adalah pintasan X kamu. B ni adalah pintasan Y. Jadi kamu kena tengok sign kat celah ni dia mesti tambah. Kalau dia tolak maksudnya pintasan tu yang punya negatif. Jadi kamu kena ingat bentuk arm dia tambah. Jadi kalau kata ada negatif kat sini maknanya yang tu maksudnya pintasan Y dia negatif ataupun pintasan X dia negatif. Okey, yang ni bentuk pintasan. Yang bentuk kedua bentuk apa? Bentuk kecerunan. Okey, bentuk kecerunan yang bentuk yang basic kita belajar. Macam mana bentuk kecerunan? Y MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi bila dia kata MX tambah C, C ni maksudnya dia pemalar semata-mata. Okey, jadi Y tu Y sahaja. MX tu pemalar didarabkan dengan suatu nilai X dan M yang pemalar tu akan jadi kecerunan kita. Last sekali bentuk arm. Bentuk arm macam mana? AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Okey, campur C sama kosong. Jadi ini pun sama dua orang ni. Cuma kalau kata bentuk arm kita akan susun dia ikut urutan lah ABC tu nah. Okey, jadi yang ni 3 bentuk. Jadi kalau kata satu lagi cikgu nak kamu ingat mungkin useful untuk kamu, senang untuk bentuk persamaan garis lurus. Kita punya formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 lah. Jadi kalau kita nak bentuk satu persamaan garis lurus kita kena ada maklumat apa? Kecerunan. Kita kena ada kecerunan. Cukup tak ada kecerunan sahaja? Tak. Kena ada satu lagi, kena ada apa? Titik koordinat. Titik yang lalu pada garis kita tu. Jadi kita akan gantikan X1 dengan Y1 ni. Jadi kena ada satu kecerunan dengan satu titik. Ataupun kita ada 2 titik. Jadi boleh saja pakai formula Y dengan MX tambah C ni. Tapi formula yang ni senang lagi sebab kita boleh buat macam mechanical sikit kan. Masuk tak payah fikir penggantian tu kita masuk terus lepas tu susun kan. Jadi cikgu suka sikit formula ni. Jadi formula ni kalau kamu nak guna kamu kena ingat lah. Macam formula-formula lain lah. Okey, jadi hari ni kita nak masuk benda baru. Kita nak belajar macam mana nak cari luas poligon. Luas poligon. Ni formula ni panjang sikit. Tapi sama macam formula pembahagi yang MN ratio tu kan. Dia ada cara nak bagi mudah ingat. Jadi bila kita sebut pasal luas, samalah macam kita cari luas segitiga, kita akan cari luas segi empat, macam tu nah. Cuma kita akan pakai koordinat dia untuk cari luas. Mungkin kamu dah belajar dalam matematik. Okay, jadi katakan kita ada 3 titik, dia akan beritahu lah. Kat kamu titik A, B, C kan. Okay. Jadi kita ada 3 titik, kita sambungkan dia bentuk satu poligon kan. Poligon ni satu bentuk tertutup kan. Jadi koordinat A kamu, koordinat B kamu, koordinat C. Jadi dia akan bagi kamu koordinat-koordinat tu. Jadi katakan yang ni X1, Y1 kamu. Tak kisah mana satu kita label X1 ke X2. Di X2, Y2. Yang ni X3, Y3. Okey, jadi kita ada 3 ni. Jadi kita nak guna titik untuk dapatkan kita punya luas poligon. Okey. Jadi kalau kita nak cari dia, kita kena pakai formula yang special sikit. Okey. Di first kali kita akan tulis 1/2 kat luar ni. Okey. Yang ni kita kena ingat sikit lah. Dia dalam buku teks kamu dia ada cerita kenapa kita buat macam tu. Dia datang daripada formula segitiga lah. Sebab tu ada 1/2 kat luar ni. Lepas tu sebab kita pakai koordinat, kita punya area tu mungkin kita dapat negatif atau positif.
Tapi boleh tak luas ni jadi negatif? Boleh tak satu Tak. luas ni negatif? Tak boleh Boleh. kan? Tak boleh. Luas ni tak boleh negatif. Cuba kamu bayangkan kalau cikgu cakap kamu, cikgu punya luas rumah negatif 500 meter. Kamu boleh bayang tak? Mesti macam black hole. Kan? Macam apa benda yang negatif size. Negatif ni benda yang abstrak kan? Okay, jadi dia tak boleh jadi negatif. Jadi kita akan bubuh modulus kat dia. Di modulus ni untuk memastikan jawapan akhir kita sentiasa positif untuk luas tu. Dia tak kira. Maknanya kita boleh guna mana-mana point pun. Kita moduluskan je. Sekiranya kita dapat negatif, kita akan moduluskan dia betul juga. Dan jawapan dia akan sentiasa jadi positif. Okey, jadi kamu tengok titik pertama ni kita akan isi row dia kat atas ni. Lepas tu kita akan isikan Y pula. Atas X, bawah Y. Jadi X1, lepas tu X2, lepas tu X3. Jadi sebab kita pakai titik, kita akan pusing dia sampai kita bertemu pada titik tu semula. Jadi S1, S2, S3 balik X1. Jadi tip dia, kalau ada salah satu titik ni kena asalan, maknanya nilai koordinat dia kosong, kita bubuh kosong tu sebagai yang pertama supaya jalan kerja kita jadi pendek. Ada kosong dua kat sini. Jadi S1, S2, S3 balik S1. Jadi Y pun sama, kita akan masukkan dia Y1, Y2, Y3, lepas tu balik pada Y1. Okey, kita tutup modulus kita. Jadi kita susun dalam kita punya formula ni beginilah, atas X, bawah Y. Okey, yang ni kaedah dia kita panggil sebagai kaedah tali kasut, shoelace, sebab dia akan jadi cross-cross. Jadi macam mana shoelace kamu tu? Jadi kamu tengok jadi kita buat arrow ke bawah. Jadi X1, kalau arrow tu menunjuk kepada Y2, maknanya X1 darab dengan Y2. Jadi kita akan isikan dia. Jadi maknanya kita tulis macam ni dulu. Lepas tu kita akan tengok apa jadi kat benda-benda ni. Kita kena isikan kat bawah. Jadi X1 darab dengan Y2. Campur dengan X2 darab dengan Y3. Campur dengan X3 darab dengan Y1. Tutup kurungan. Dalam kurungan tambah, luar kurungan tolak. Lepas tu kita pergi ke atas pula. Shoelace kita ni atas pula. Ya. Y1 darab dengan X2. Lepas tu campur dengan Y2 darab dengan X3. Campur dengan Y3 darab dengan X1. Dah habis semua, tutup. Tutup modulus kamu. Jadi kita kira ni kita akan dapat luas bentuk ni. Magic sikit formula dia. Dia dapat samalah. Kalau kita kira macam ni ataupun kalau kita lukis ni atas kertas cantik comel-comel, lepas tu kita cari distance je dan kita cari, kita pakai formula setengah darat tapak, darat tinggi, kita akan dapat nilai yang sama. Boleh? Bukan maksudnya jalan kerja berbeza, kita akan dapat luas segitiga yang berbeza tak. Jadi kalau kata formula ni setengah darat tapak dan tinggi pun akan dapat jawapan yang sama dengan pakai formula ni. Tapi sebab yang ni dia bagi kita koordinat, yang paling senang untuk kita dapat dia punya luas adalah dengan kita pakai koordinat dia. Jadi macam ni cara dia kita nak buat. Ni yang ni kaedah tali kasut, dalam buku teks kamu pun dia tulis kaedah tali kasut. Cikgu, Ya. kalau kita susun ikut arah lawan jam, dapat nilai yang sama ke? Dia kalau kita ikut lawan jam, kita akan dapat nilai yang sentiasa positif. Boleh? Kalau kita buat arah jam, mungkin kita akan dapat nilai yang negatif. Tapi macam cikgu kata, negatif ke positif tu kita tak payah ambil kisah kan, sebab kita ada modulus untuk cancel outkan sign tu. Jadi beza antara kita buat arah jam dengan lawan jam hanya dia punya positif negatif sign saja. Jadi negatif ke positif kamu dapat tetap jawapan yang betul. Boleh? Kita tak payah risau. Memang kita bubuh nilai, kita akan tengok dalam buku teks kita. Jadi kamu tak payah salin yang ni. Cuma kamu kena ingat ni lah. Dalam kurungan tu kita tambah, luar kurungan tu kita tolak. Lepas tu kita mesti darabkan dengan setengah. Jadi bila kita dapat diagram, kita akan terus isi dengan nombor kita. Jadi kita tak akan pening mana satu X1, mana satu Y1 semua ni. Dia akan jadi automatik macam kita punya formula M dengan N tu. Jadi kamu kena buat sampai kamu rasa benda tu jadi automatik kepada kamu. Jadi selagi kamu ragu-ragu apa yang perlu darab apa, maksudnya kamu tak cukup latihan lagi. Okey.
Mari kita tengok buku teks punya versi. Okey, jadi luas poligon lah. Dia tunjukkan macam nak terbit. Jadi dia tunjuklah kenapa ada setengah sebab kita pakai formula segitiga lah kiranya lah. Jadi ada setengah darat tapak darat tinggi. Tapi sebab dia gabung kan, ada yang segitiga, ada yang trapezium. Jadi dia dapat trapezium tu. Dia kalau kita nak tengok dia punya exploration, dia punya terbitan ni, payah juga tau. Sebab kamu kena faham gambar rajah dia, lepas tu kamu kena tengok satu-satu bahagian. Tapi yang ni tak ditanya dalam exam lah. Jadi kita terus guna je macam mana formula tu. Jadi dia buat macam ni. Okay. Mari kita try tengok soalan yang dia buat ni. Yang ni contoh 8 kita. Kita cari luas segitiga ABC dengan bucu-bucunya adalah A -4, -6, B 5, 3 dan C 28. Ni kalau dia bagi kamu nilai macam ni, tak penting pun kamu lukiskan dia secara betul pada kamu yang paksi Cartesian ni lah. Kamu lukis dia segitiga ABC. Lukis dia macam biasa. Jadi kalau dia kata ABC, kita lukislah ABC. Ikut cara susunan abjad tu. Lepas tu koordinat A tu -4, -6, B tu 5, 3, C tu 28. Okey, jadi bila kita masukkan dalam formula, kita tulis setengah kat luar tu. Lepas tu kita akan start daripada A ni, -4, kita isi tingkat atas ni kan. -4, 5, 2, -4 balik. -4, 5, 2, -4. Yang ni koordinat X kamu. Lepas tu kita akan isi Y dia sebab kita dah pilih -4 ni sebagai titik yang pertama. Jadi kamu kena guna benda yang sama untuk yang Y lah. 6, 3, 8, lepas tu -6 balik. Okay, lepas tu yang ni baru kata kita dah tulis susunan dia lah. Lepas tu baru dia jadi formula kat bawah ni. Kita kena buat kita punya tali kasut tu kan. Okay. Jadi tali kasut tu kita start daripada yang first one ke atas ni, dia akan turun bawah secara bersilang. Jadi -4 darab dengan 3 campur dengan yang ni dia dah tulis jawapan ni. -4 darab 3 dapat -12. Jadi bila kata darab tu kamu boleh tulis jawapan dia. -4, 3, -12 campur dengan 5 darab 8 campur dengan -6 darab dengan 12. Jadi bila campur dengan tolak dia jadi negatif kat dalam ni lah. Okay, lepas tu luar kurungan tolak, kita pergi naik atas pula. -30 campur dengan 6 tolak dengan 32. Lepas tu kita kira dalam kurungan dulu. Lepas tu kurungan ni tolak kurungan ni, kamu akan dapat 72. Lepas tu kita kena bahagi 2 lah sebab kita darab dengan 1/2 jadi luas ni sama dengan 36. Jadi yang ni ditunjuk kamu. Jadi kalau yang ni dibuat ikut arah lawan jam, dia buat lawan jam lah ni. -4. Sebab dia buat B macam ni kan. Dia buat macam ni kan ikut gambar dia kan. Jadi kalau lawan jam, nampak tak dia dapat positif. Tapi kalau dia buat ikut arah jam, maknanya dia pusing arah clockwise, kita dapat benda yang sama tapi kita dapat ada negative sign. Maknanya nilai dia masih lagi tak berubah nah. Jadi satu positif, satu negatif, tak apa. Kalau kita dapat negatif pun kita akan hilangkan dia sebab kita ada modulus. Jadi jawapan akhir dia akan jadi sama juga macam mana kamu ambil clockwise ke anti-clockwise tetap akan jadi sama nah. Jadi jawapan dia 36. Boleh ke? Boleh? Okey. Jadi kita nak try buatlah sendiri sebab ni contoh kan. Ni yang ni satu lagi kaedah lain tapi yang ni cikgu rasa sangat-sangat rumit. Cikgu tak nampak macam mana dia kira ni. Kamu boleh tengoklah nah. Okey. Tapi yang ni kita tak guna. Kita hanya akan guna formula yang atas tu saja. Okey. Mari kita buat soalan yang ini. Koordinat bagi bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah 8, 5, -2, -3 dan K -1. Jadi kalau kata soalan exam tak semestinya macam sebelum ni lah, tak semestinya dia bagi kamu suruh cari luas saja kan. Dia boleh bagi kamu satu benda yang kita tak tahu. Jadi kita akan guna formula tu terbalik untuk cari balik nilai apa yang kita tak tahu tu. Jadi kata cari nilai yang mungkin bagi K jika luas segitiga ABC adalah 18 unit. First kali kita akan isi kita punya ABC ni, tak lukis segitiga pun tak apa. Kita akan isikan ikut turutan ABC ni. Cuba kamu beritahu cikgu. Apa dia yang kita kena isi? 8, 5. 8, lepas tu? Oh, Negatif 2. kita isi atas dulu.
K 8. 8. 8 balik. Tingkat bawah. 5, Hmm. Negatif 3, 3. Negatif Negatif 1, 1, 5. 5 balik. Okey, tutup modulus kamu. Jadi jawapan adalah 18 kan. Jadi kita akan pergi mana dulu? 8 darab berapa? negatif Negatif 3, Okey, jadi 8 darab negatif 3 dapat berapa? negatif 24. Negatif 24. Lepas tu negatif 2 darab dengan negatif 1 dapat apa? 2. 2. Jadi tambah 2. Lepas tu 5K. campur Tambah dengan 5K. 5K. Jadi dalam kurungan campur, luar kurungan tolak. Lepas tu kita naik atas pula. Dapat apa tu? Negatif 10. Lepas tu Tolak Negatif 3K. negatif 3K. Last kali Negatif 8. tolak 8, tutup kurungan sama dengan 18. Jadi kita akan solve dalam ni. Jadi 24, negatif 24 campur 2 campur 5K. Kita permudah dia jadi apa? Yang ni jadi apa? Negatif 22 tambah 5K. Okey, campur 5K. Okey, yang belakang ni kita permudah dulu. Lepas tu kita ingat luar dia ada negatif. Jadi dia akan didarabkan dengan negatif sign yang kat luar ni. Jadi yang dalam ni kita permudah dia jadi apa? Tambah. Negatif 10 kena tambah dengan negatif 8 ni kan. Jadi negatif 18 tolak 3. 3K. Okey, jadi bila kita bawa masuk negatif sign tu apa jadi kat dia? Jadi positif. Jadi dia akan jadi tambah 18. Lepas tu? Tambah 3K. Tambah 3K. Okey, kita tutup kita punya modulus sama dengan 18. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? First kali kita kena buat apa dulu? Kita pemudahkan yang ni. Negatif 22 campur 18 dapat apa? Negatif 4. Negatif 4. Lepas tu K kita 5K campur 3K kan dapat 8K kan? Okey. Sama dengan 18. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Bawa pecahan. Kita akan bawa yang luar modulus dulu. Jadi kalau setengah pindah sana, apa jadi kat 18? Darab 2. Dia akan jadi darab 2. Jadi dia jadi apa? 36. 36. Jadi kita ada, yang ni kamu dah nampak jalan kerja kan? Campur 8K sama dengan 36. Jadi modulus ingat tak? Kalau mutlak, nilai mutlak bila kita pindah yang belah kanan ni akan jadi apa? Plus minus. Dia akan jadi plus minus sebab benda yang dalam modulus boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Jadi bila kita buang modulus tu, kita kena letak plus minus kat belah kanan ni. Negatif 4 campur 8K sama dengan plus minus 36. Jadi kita akan dapat dua nilai K kita. Jadi kalau kita selesai ni, kita kena buat first kali dengan positive sign, second round kita akan buat dengan negative sign pula. Okay, negatif 4 campur 8K sama dengan 36. 8K sama dengan 40 kan? Yang ini dia buat ni. Jadi K kita adalah sama dengan 5. Okay, satu lagi kita akan buat negatif 4 campur 8K sama dengan negatif 36. Jadi bila kita pindahkan last kali kita akan dapat K kita negatif 4. Sebab tu selalunya soalan dia dah bagi kamu clue. Dia kata kat kamu cari nilai-nilai K kan. Bila dia sebut nilai-nilai, maksud nilai K tu mesti lebih daripada 1. Jadi kat sini nilai dia lebih dari 1 sebab kamu punya modulus ni menyebabkan jawapan dia ada satu tu versi yang positif, satu tu versi yang negatif. Jadi jawapan K kamu negatif 4 dengan 5. Boleh faham? Susah kan? Okey, jadi kita akan buat latih diri 7.6 ni. Ada berapa orang sekarang? Kita akan bagi sikit-sikit. Mari tengok siapa dah. Okey, kita start daripada atas Di soalan yang A ni cikgu bagi kat Fakihah. Lepas tu Amira. Tu Anis. Lepas tu yang ni Huda. Yang ni Nadia. Nurin. Lepas tu ada A, B, C, D ni. A ni Safatul. B ni Aisyah. Lepas tu ada siapa lagi kat sini?
Oh, habis dah. Okey, CD ni tak apa. Nanti kita tengok orang lain. Okey, kita start dengan yang A ni nah. Mari cikgu buat keluar kertas kosong lah bagi mudah nak mencatat jam. Mana kertas cikgu ni tak nak keluar. Okey. Okey, Fakihah, kita start dengan Fakihah. Cari luas segitiga tu kan? Jadi macam mana nak cari luas segitiga A ni? Kamu beritahu cikgu macam mana nak isi dalam formula dia nah. Okey. Okay. Ya, Baik. keluar pensel. Mana pensel cikgu? Okey. Yang A ya. Beritahu cikgu. 1/2. Lepas tu modulis. 5, 5, 2, 2, 8, 8, 5, 5 balik. Lepas tu kat bawah 10, 10, 1, 1, 3, 3, 10. 10. Okey, jadi kita akan darabkan jadi setengah modulus. Okey. Siapa dulu? 5 darab 1, 5. 5, lepas tu Lepas tu 2 darab 3, 6. campur ke tolak? Campur. Campur 6, lepas tu 8 darab 10, 80. Campur 80. okey, tutup kurungan. Tolak. 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 Ha, Kurungan 10 darab 2, 20. 20, Tambah 1, tambah 1 darab 8, 8. 8, Lepas tu 3 darab 5, 15. Campur 15. Okey, cuba kira ni dapat apa ni. Kurungan pertama ni dapat apa? Dapat 91. Okey, kurungan belakang ni? RM43. Okey, dia tolak dua-dua tu. Lepas tu bagi setengah dapat apa? Bagi 2. Darab 1/2. Ni dapat negatif ke positif dalam ni? Positif kan? Darab 20, dapat 24. Dapat luas 24 lah. Sekejap kita tengok mana jawapan dia. Ini 7.6. Okey, betul. Yang ni jawapan dia 24. Okey, boleh. B, Amirah pula. Yang B tu Ha. kita buat 1/2 modulus. Modulus. Lepas tu untuk tingkat atas 3, 6, 6. negatif 4, 3. Okey, tingkat bawah. 1, 4, 2, 1. 1. Okey. Modulus. Lepas tu untuk 3 darab 4 dapat 12. Oh, sekejap. 3 darab 4, 12. 6 darab 2 tambah 12. Campur 12. Negatif 4 tambah 1 tolak 4. Tolak 4. Okey, lepas tu? Tolak. Lepas tu dalam kurungan 1 darab 6, 6. 6. 4 darab negatif 4 tolak 16. Tolak 16. 2 darab 3 tambah 6. Tambah 6. Lepas tu modulus. Okey. Lepas tu 1/2 modulus. Untuk kurungan first dapat 20. 20. Tolak. Kurungan kedua dapat negatif 4. Oh, negatif 4. Okey, macam ni ya. Okey, dia dapat berapa tu? 1/2 modulus 24. Jadi 1/2 24.
Jawapan dia? Dengan 12 cm3. Okey, betul 12. Okey, Anis. Okey. Hmm. 1/2 2, modulis -4, hmm, 5, 5. 2, -4. Okey, bawah. Bawah -3, Hmm, 1, hmm. 6, -3. Okey. Lepas tu, 1/2. 2, -4, Okey, -4 darab dengan 1. 1 darab -4. Lepas tu Lepas tu 5 darab 6 dapat 30, tambah 30. tambah 30. Tu 2 darab -3 dapat -6. -6. Okey, belakang. Belakang kita tolak. Tolak 3 darab 5 dapat -15. -15. Sekejap, cikgu lag. Okey, -15. Okay, 1 darab 2 dapat 2. Darab 2. Tambah 2. 2. Lepas tu 6 darab -4 dapat -24. Ha, itu 24. Tutup kurungan, tutup modulus. Okey, kira kan? Yang tu 20. Nama ni 20. Tambah 37. Oh, yang belakang ni dapat positif ke? Ha. Negatif ke? Ni. Jadi negatif, Negatif negatif. rasa sains tu jadi Ah. positif. Jadi 37 macam ni. Ha. Okey, jadi dapat jawapan apa tu? Dapat 28.5. 28.5. Mana jawapan hilang dah? 76. Betul. 28.5. 28.5 ataupun 28/1/2. Okey, betul. Ya. Alright, mari tengok soalan seterusnya. Cikgu, Ya? saya pertanyaan dasar. Okey, okey. Sekejap yang ni soalan siapa kena? Saya. Oh, dah. Sekejap cikgu. Bagi kecil yang ni lah, tak nampak soalan dia. Okey, bucu P dan Q masing-masing ialah 3, 4 dan 1, 2 dan bucu R terletak pada paksi X. Cari koordinat R yang mungkin dengan keadaan segitiga PQR adalah 10 unit. Jadi dia bagi kamu 2 koordinat. Sebab apa dia bagi 2 sahaja? Dia suruh cari yang lagi satu. Cari koordinat R yang mungkin. Boleh. Dia suruh cari koordinat R yang mungkin. Lepas tu dia kata dia terletak kat mana? Terletak pada paksi X. Maknanya salah satu titik dia sama dengan apa? Kosong. Kosong. Mana Y dia sama kosong? dengan kosong. Y dia kosong. Jadi kat sini Y dia kosong. Kita tulis. Jadi yang kita nak cari tu adalah koordinat X lah kan. Y dia adalah kosong. Okey, udah masukkan dalam formula. 1/2. Saya buat 1, 3, add 1. Kamu buat yang ni 1. Mula dengan yang ni. Sebab saya lukis tadi. Okey, boleh tak apa. Jadi 1, 3, lepas tu X1. Lepas tu? Lepas tu -2, 4. -2, 4. Kosong, 4. -2. Kosong, -2. Balik -2 balik. Sama dengan? Sama dengan 10. 10. Alright. Jadi kita akan buat silang-silang kat dalam ni. 1/2, 4. 4. 4 tambah kosong. 4 campur kosong. Tolak 2x. Sekejap. Izzah nak masuk. Tolak 2x. Tutup kurungan. Tutup kurungan. Tolak. Tolak. -6. -6. Tambah 4x. Tambah 4x. Tambah kosong. Tambah kosong. Tutup kurungan. Sama dengan 10. Dengan 10. Okey, jadi kita akan solve ni. Dalam kurungan pemudah kan? 1/2 kurungan 4 tolak 2x. 4 tolak 2x. Tambah 6. Tambah 6. Tambah tolak 4x. Tolak 4x. Betul? Sama dengan 10. 10. Okey. Lepas tu 1/2 10 tolak 6x. Okey, jadi kita selesaikan mana yang boleh selesai kat dalam. Jadi 10 tolak 6x.
Sama Sama dengan dengan 10. okey. 10. Modulus 10 tolak 6x sama dengan 20. Sama dengan 20. Lepas tu lagi satu 10 tolak 6x sama dengan negatif 20. Oh, kamu buang modulus tu ke? Oh, Kita tambah tolak dulu nah. Tambah tolak 20. Okey, jadi kita akan selesaikan satu dengan positif, satu dengan negatif. Jadi 10 tolak 6x sama dengan 20. Dapat apa tu? negatif 5/3. Okey, jadi negatif 6x sama dengan 10. 10. X sama dengan negatif 5/3. Tu 10 bahagi dengan 6, pemudah jadi negatif 5/3. Okey, yang second one 10 tolak 6x sama dengan negatif Negatif 20. 20. Jadi negatif 6x sama dengan Negatif 30. 6x sama dengan negatif 30. X sama dengan 5. 5. Negatif 30 bagi negatif 6 dapat 5. Okey, betul. Okey. Seterusnya. Habis dah itu kan? Oh, dia kata dia nak koordinat kan. Jadi last kali jawapan ni kena tulis macam mana? Negatif 5/3 kosong. R negatif 5/3 kosong Atau R atau 5 kosong. R 5 kosong. O tulis O. Okey, betul. Okey, seterusnya. Nadia Ya. Okey, Nadia. Jadi tadi soalan dia kita nak kira luas kan? Jadi kalau kata soalan dia tanya macam ni, tunjukkan bahawa titik-titik yang ni adalah segaris. Kalau dia segaris, kalau dia kata tunjuk mesti dia segaris lah maksudnya lah. Okay, kalau kata dia segaris, apa yang akan berlaku kat luas dia? Jadi kata ABC ni patutnya segitiga macam ni kan? Maknanya dia tak segaris lah kan? Betul? Yang ni tak segaris kan? Jadi kalau segaris, jadi yang ni EFG kamu nak? Jadi kalau dia tak segaris, kalau dia segaris, dia jadi gini. Ni EFG. Jadi kalau kata yang ni berkaitan dengan luas, apa yang berlaku kat luas dia jika EFG ni adalah segaris? Kosong. Kosong. Luas dia adalah kosong. Jadi kalau luas dia kosong, kita akan masukkan dalam formula setengah darab dengan darab dengan tu kan. Kita akan samakan dengan kosong. Jadi kalau kata kita tak sama dengan kosong, kita akan cari kalau kita dapat luas dia kosong tu bukti bahawa kita punya titik-titik tu adalah segaris. Maknanya kita akan cari luas dia. Sekiranya luas dia kosong, itu adalah bukti bahawa titik-titik tu adalah segaris. Boleh? Sorry, nombor 3 bukan titik EFG ni. Jadi 8421 dengan negatif 2, negatif 1 ni. Yang ni kamu kena ingat lah, kalau segaris maksudnya luas dia adalah kosong. Jadi Nadia tolong cikgu masukkan dalam formula untuk soalan nombor 3 tu. 1/2 1/2 modulus modulus 8 8 2 negatif 2. negatif 2. Kena ulang balik tak 8 tu? Kena dia kena pusing balik. Maknanya kalau kita mula dengan 8, kita kena end dengan 8 balik nah. Maknanya kalau titik kita 3, dalam kurungan ni ada 4 item. Okey, X kita ada 4, Y kita apa? 4 4 1 negatif 1. Lepas tu 4. 4 balik. Alright. Jadi kita akan masuk yang ni dalam formula. Yang ni. Okey, apa jadi? Siapa darab siapa dulu? 8 darab 1. Dapat apa? 8. Lepas tu 2 darab negatif 1. Negatif 2. negatif 2. Lepas tu negatif 8. Negatif 8. Lepas tu 2 darab 4, 8. Tutup kurungan dulu. Luar kurungan tambah ke tolak? Tambah. Tolak.
Tolak. Tolak. Okey, lepas tu buat kurungan baru. Baru kita masuk yang seterusnya. Lepas tu 4, 2 dapat apa? 8 negatif 8. 2. Lepas tu 1 dapat negatif 2 dapat negatif 2. Lepas tu Lepas tu negatif 8. tolak 8. Jadi kalau dia negatif dia jadi tolak lah. Bukan sebab dalam ni tolak negatif kan. Dia positif tapi sebab negatif sign dia jadi tolak. Okey, cuba Nadia kira tu. Dalam ni dapat apa ni? Ni dapat apa? 8 tolak 2 tolak 8. Negatif 2. Dapat negatif 2. Okey, kurungan belakang ni 8 tolak 8 tolak 2. Negatif 2. Negatif 2 juga kan? Jadi kalau negatif 2. Okey, kat sini tolak kan? Sorry, cikgu boleh tambah. Jadi kalau kata negatif 2 tolak 2 jadi apa? Kosong. Kosong. Dalam ni tolak 2 tambah 2 kan? Jadi kita dapat kosong. Ni segaris ke tak segaris ni maksudnya? Segaris. Segaris. Jadi bila dapat luas kosong, kamu tulis baliklah shown. Yang ni tulis tunjukkan ni kan. Jadi yang ni kita dah buktikan. Terbukti ya. Shown. Okey. Nombor 4. Nurin kan? Nurin lah. Ni yang ni pun sama Nurin. Dia kata kat kamu titik EFG ni adalah segaris. Cari nilai P. Maksudnya jawapan dia sama dengan apa? Jawapan dia sama dengan apa? Line kamu tak clear. Jawapan dia sama dengan kosong. Jawapan dia sama dengan kosong. Okay, masukkan dalam formula cikgu nak cari P ya. 1/2 1/2 kali dalam modulus tu negatif 2 2 10 10 negatif 2. T2. Bawah tu negatif 1 P 5 negatif 1 negatif 1 balik. Sama dengan kosong. okey, sama dengan kosong. Okey, kita akan masukkan dia dalam kurungan. 1/2 modulus Hmm. negatif 2P Negatif 2P campur campur apa? 10 10 tolak 10 tolak 10. Untuk kurungan tolak dalam kurungan tolak 2 tambah 10P tambah 10P tolak 10 tolak 10. Untuk kurungan sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang ni kat dalam ni kita simplify dulu. 1/2 modulus Negatif negatif 2P 2P lepas tu belakang tolak dalam kurungan negatif 12 tambah 10P negatif 12 campur 10P. Okey, betul? kosong. Sama dengan kosong. Okey. Betul? Buka kurungan dalam ni. 1/2 modulus Hmm. negatif 12P Negatif 12P. campur 12 Okey, betul lah. Tolak 2P, tolak 10P, campur 12. Okey, sama dengan kosong. Okey, terus kita buat apa? 1/2 tu bawa pergi sebelah Apa jadi? kosong. Dihilang kan? Jadi tinggal apa je? Yang negatif 12P campur 12 sama dengan kosong. Bila kita buang modulus, kalau belah kanan tu kosong, dia ada tambah tolak tak? Tak. Tak ada sebab kosong ni kira neutral. Okey, lepas tu kita buat apa? Pindahkan 12 tu. Dia akan jadi negatif 12P sama dengan negatif 12. Okey, jadi P sama dengan apa? P sama dengan 1. Okey, betul lah. Senang saja kan? Okey. Jadi nombor 5. Safatul. Safatul ada? Ada? Ada. Okey, Meh tolong cikgu. Dia kata kat sini, bucu dan luas bagi segitiga ABC berikut adalah seperti berikut. Cari nilai mungkin bagi K
dia ada salah satu nilai tu kita tak tahu. Jadi macam mana ni kita kena masukkan dalam formula dulu kan. Samakan dengan 15. Okey, siapa tu bagi tahu cikgu macam nak masuk formula. 1/2 modulus 1/2 modulus negatif 4, negatif 4, 5, 5, negatif 1, negatif 1, lepas tu negatif 4. negatif 4. Yang kat bawah negatif 1, Negatif 1, 3, 3, K dengan negatif 4. negatif Negatif 1 1. balik. Okey, yang ni jawapan dia apa? 15. 15. Okey, lepas tu kita nak masukkan dalam kurungan. Siapa Ini dulu? Negatif 12 Okey, negatif 12 campur 5K campur 5K campur 1 campur 1 campur 1. Lepas tu tolak tutup kurungan, tolak negatif 5, negatif 5, negatif 3 negatif 3. dengan tolak 4K. Okey, tutup kurungan. Untuk modulus sama dengan 15. 15. Okey, jadi yang kat dalam ni siapa tu simplify kan? 1/2 modulus negatif 11 campur 5K 5K tolak tolak negatif 5 kita berkurungan dulu. Negatif 5 tolak 3 dapat apa? negatif 8. Negatif 8 tolak 4K. Okey, sekarang ni baru kita buka kurungan. Kita buat satu-satu kalau tak nak salah. Okey, jadi setengah modulus apa jadi? Negatif 11 campur 5K. Lepas tu yang dalam kurungan ni jadi apa? Tambah. Tambah 8. Lepas tu satu lagi? Tambah 4K. Jadi dua-dua negatif tu kena darab dengan negatif sign tu. Okey. Okey, jadi pemudahkan K jumlah dengan K, nombor jumlah dengan nombor dapat apa? Negatif modulus negatif 3 Negatif 3 campur campur 9K 9K sama dengan? dengan 15. Okey, jadi first kita kena pindah yang mana dulu? 2. Kita akan pindah 1/2 kan? Jadi darab 1/2, jadi bila kita pindah maknanya kita darab dengan 2, jadi dia akan jadi apa? 30. 30. Jadi modulus negatif 3 campur 9K sama dengan 30. Okey, lepas tu? Lepas tu buang modulus jadi tambah tolak. Okey, jadi negatif 3 campur 9K sama dengan tambah tolak 30. Okey. Jadi kita akan selesaikan yang positif dulu. Negatif 3 campur 9K sama dengan 30. Okey. Dapat apa tu? Okey, first kali kita pindah mana dulu? Negatif 3. Dia jadi 9K sama dengan apa? 9K sama dengan 33. Okey, 33. Jadi K sama dengan apa? Dengan 11/3. 33 bahagi dengan 9 dapat 11/3. Okey, satu lagi negatif 3 campur 9K sama dengan negatif 30. Okey, jadi 9K sama dengan apa? Negatif 3. Negatif 3. Kamu kira dah. Negatif 30 tambah 3 jadi negatif apa? 27 jadi K sama dengan negatif 27 bahagi dengan 9 dapat negatif? Negatif 3. Okey, betul tu jawapan dia. Okey, Aisyah, B.
Mana? Sekejap berat lah. Cikgu tutup Ustaz yang blank sheet ni. Lepas tu cikgu buka balik tau. No. Okay, Aisyah. B. 1/2 1/2 modulus modulus 5 5 3 3 1 5 1 5 K K 7 7 3 3 K. K. Okay, tutup sama dengan 35 10. Oh, sekejap. Okay, 1/2. Okay, 35 35 tambah 9 campur 9 tambah K. campur K. Tutup kurungan, tolak Tolak kurungan 3K 3K tambah 7 campur 7 tambah 15. campur 15. Tutup kurungan sama dengan 10. Okey, yang dalam kurungan ni. Aisyah dalam kurungan ni jadi apa? 44 44 tambah K. campur K. Tolak Tolak kurungan 3K tambah 22. campur 22. Okey, sama dengan 10. 10. Okey. Pindahkan 1/2 jadi Pindahkan 1/2. Okey. Jadi 20 kan? Okey. Yang dalam kurungan jadi apa? 44 tambah K 4 campur K. tolak 3K tolak 22. 22. Okey, lepas tu? Memudahkan dalam modulus tu kita dapat 22 tolak 2K. Tolak 2K. Okey, sama dengan 20. Kita pindah modulus. Plus minus 22 tolak 2K sama dengan plus minus 20. Okey, jadi kita guna yang positif dulu. 22 tolak 2K sama dengan 20. Lepas tu? Pindahkan 22. Negatif 2K sama dengan negatif 2. 2. K sama dengan 1. 1. Okey, satu lagi. 22 tolak 2K sama dengan negatif 20. Pindahkan 22. Negatif 2K sama dengan negatif 42. 42. Jadi K sama dengan 21. 21. Okey, betul. Okey, jadi yang ni kita bagi ke orang yang baru mai tadi. Izzah. Nah, Izzah. Lepas tu yang last kali ni cikgu bagi kat mana? Hilang dah. Tadi ada Safia. Tak apa, kita tunggu dia masuk balik. Okey, Izzah. Ya. Tolong cikgu C. Okey. Sekejap C. 1/2 1/2 modulus modulus 1 1 K A 1 1 1. 1. Lepas tu? Lepas tu bawah tu negatif 2. Negatif 2 6 6 2 2 negatif 2. negatif 2. Okey. Sama dengan? Sama dengan 12. Alright. Jadi kita nak tulis apa darab apa? 6 tambah 2K campur 2K tolak 2. tolak 2 tolak negatif 2K negatif 2K tambah 6 tambah 6 tambah 2. campur 2. Untuk kurungan sama dengan 12. Alright. Lepas tu kita pemudahkan dalam kurungan tu.
1/2 Hmm. 4 tambah 2K. Okey. Yang belakang tu kita pemudahkan dalam kurungan dulu. Negatif 2K tambah 8. Okey. Kita buka kurungan, lepas tu kita kumpulkan K dengan K, nombor dengan nombor. 4 tambah 2K 4 campur 2K, tambah 2K 2K. tolak 8. Okey, dia betul. Okey, jadi apa dapat dalam kurungan tu? Negatif 4 tambah 2K. Tambah 4K. Campur 4K. Okey, lepas tu buat apa? Pindah 1/2. Okey, pindah 1/2, dia jadi apa? 24. 24. Okey. Tambah tu Lepas tu kita buang modulus kan? tu. Okey. Jadi tambah tolak 24. Jadi kalau kata kita ambil yang positif dulu, negatif 4 campur 4K sama dengan 24. 4K sama dengan apa? 7. 4K sama dengan 4K sama dengan 24. 28. 28. K sama 28. dengan K sama dengan 7. 7. Okey, satu lagi negatif 4 campur 4K sama dengan negatif 24. Jadi 4K sama dengan? Negatif 20. Okey, K sama dengan? Negatif 5. Negatif 5. Alright. Okey, selesai. Dia semua dah kena, jadi tak apalah yang D tu kita biar. Sebab sama je kan cara dia. Jadi kita sambung. Okey, jadi dia kata kat kamu sekarang ni kita belajar pasal 3 titik kan? Dapat bentuk segitiga kan? Jadi kat sini menentukan luas sisi 4 dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi beza antara segitiga sisi 4 sekarang ni bila ada 4 kita rotatekan dalam tu titik tu akan jadi 5 nah, jadi sama. Jadi kalau kata dia bentuk poligon yang 4 sisi, X1, X2, X3, S4, S1 balik. Jadi tadi dia ada 4 item untuk tiap-tiap satu X dengan Y tu kan. Jadi sekarang ni dia akan jadi 5 item. Jadi sebab benda tu datang daripada dia belahkan segitiga ni jadi 2. Jadi formula tu masih ada. Nampak dia masih ada lagi setengah kat luar nah. Jadi kalau untuk sisi 4 ke sisi 3, kalau kita pakai formula koordinat ni kita still dapat. Kita still akan tulis setengah kat luar ni nah. Jadi cara dia sama saja untuk sisi 4 ke sisi 3. Alright. Jadi yang ni cikgu tak payah tunjuk lah sebab sama. Jadi kita akan masukkan dia daripada kalau kata kita pakai titik P ni yang pertama, kita akan akhir kat P juga. Jadi dia akan isi 3, negatif 1, 2, 4, 3 kan. Dia akan isi penuh nah. Jadi kamu ingat lah dia full cycle, jadi kita akan balik pada titik pertama yang kita pilih tadi tu. Jadi kalau 4 ke 3 ke sama, jangan lupa kena ada 1/2 kat luar ni. Kadang-kadang kita lupa yang tu. Okay. Nazat, kertas cikgu buku. Turun lah. Sini. Okay, cikgu put tangan. Okay. Okay. Okay, jadi yang ni kita tak payah buat lah sebab sama nah. Okay, mari kita tengok soalan dia yang lain. Jadi dia kata yang ni pentagon. Jadi kalau pentagon pun sama jugalah. Jadi kalau ada 5 sisi pun kita still akan darab dengan setengah. Kamu nampak tak diisi sekarang ni dalam ni ada 6 item sebab dia start daripada titik 4 ni dia pergi satu round sampai titik 4 ni semula nah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa-apa bentuk pun formula dia sama. Okey, jadi seterusnya nisbah. Okay, mari kita try buat soalan yang ini. Kita tengok macam mana nak fahamkan. Jadi kata kat kita bucu-bucu bagi sebuah segitiga. Ni segitiga balik. Ialah A negatif 4, negatif 3, B 7, 2 dan C negatif 2, 3. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC dan BC. Yang ni kita ada maklumat tambahan lagi. Kita ada segitiga, lepas tu dia kata M dan N ni titik tengah lah. Jadi yang ni AC dengan BC. Jadi bila kita lukis segitiga tu lukis je macam biasa ABC.
Kita tak payah risau sangat siapa duduk kat mana, segitiga kita terbalik ke tidak. Jadi dia kata AC dengan BC kan, M dengan N. Jadi bila kita tengok AC, lepas tu kita tengok BC, dua-dua titik tengah kita sambungkan. Lepas tu koordinat M dan M. Mana dia sebut dulu tu, lepas tu dia label AC tu, yang tu lah M kita. Yang satu lagi tu N kita. So dia kata cari nilai koordinat M dan N. Kalau kita nak cari koordinat yang ni, sekarang ni kita ada maklumat apa? Kita ada titik semua ni kan. Jadi kalau kata kita ada titik B, kita dah ada titik C, nak cari koordinat N ni kita akan guna formula titik tengah lah. Antara B dengan C ni kan. Kalau kita nak cari M, kita akan pakai formula titik tengah juga. Kita akan guna koordinat A dengan C. Yang dia buat titik tengah, kamu ingat lah formula dia negatif 4. Ni X1 campur X2 bahagi 2. Y1 campur Y2 bahagi 2. Jadi kita dapat jawapan negatif 30 dengan 5/2 ni nah. Lepas tu B dia kata nisbah luas segitiga CMN kepada luas sisi 4A, B, NM. Ni dia nak nisbah. Ni kalau dia nak nisbah, kita kena kira luas dua benda yang dia minta ni. Jadi luas CMN segitiga ni dengan luas ABNM ni kan. ABNM ni yang sisi 4 ni. Mana dia cari luas yang ni. Lepas tu luas yang ni. Okey, jadi kita akan pakai formula yang sebelum ni untuk cari, mana dia buat? Cikgu tunjuk kamu. Jadi dia cari luas segitiga CNM tu macam tadi. Sekejap dia nak scroll, sekejap dia tak nak scroll. Okey, sorry ya. Okey, kat mana dah tadi? Okey, lepas tu Okey, lepas tu dia suruh cari luas, dia cari luas sisi 4 ABNM tu. Dia sebab di sisi 4 ingatlah kita kena masuk dia sampai dia berjumpa dengan titik awalan yang kita guna tu. Jadi yang ni kita isi 4 titik, lepas tu ada extra 1 sebab kita start balik dengan nombor yang first tu. Yang segitiga dia ada 4 item ni kan, yang ni ada 5. Jadi bila kita kira dua-dua, dia nak nisbah luas segitiga kepada segi 4. Jadi macam mana kita dapat nisbah tu? Kita bahagi je kan. Jadi 21 dengan 7 tu maknanya seorang tu 3 kali ganda daripada seorang lagi. Kita tulislah dalam bentuk nisbah. Jawapan dia 1 nisbah 3 nah. Okey, mari kita buat soalan yang bawah ni. Kita tak tahu kenapa kejap boleh scroll, kejap tak boleh scroll. Cikgu rasa sebab cikgu pegang tablet cikgu ni ganggu kot. Okey. Okey. Okay, ada latih diri 7.9. Yang ni latih diri. Lepas tu ada latihan intensif kan. Latihan intensif dia ulang balik je kan daripada atas tu kan. Kita akan habiskan hari ni dengan kita buat latih diri lah. Cikgu rasa kalau kita nak belajar persamaan lokus hari ni macam penat kan. Jadi kita habiskan dekat sini je no. Ada berapa soalan? Ada 3 soalan lagi. Nah kita cikgu bagi siapa yang kena buat. Safia baru masuk. Safia faham ke? Tak sangat cikgu. Dah, kenapa kau masuk lambat? Aduh. Okey, nanti Safia tengok balik nah cikgu punya rakaman ni. Kena tengok tau. Kamu kena bagi faham. Cikgu. Nah. Okey, soalan nombor 1 ni. Kita pergi daripada sekejap. Kita pergi daripada, kita nak bawa nama siapa dulu Cikgu bawa nama Anis dulu lah. Anis dulu. Ini Anis. Yang ni cikgu pilih random je lah. Jadi yang ni cikgu bagi kat Amira. Lepas tu 2A cikgu bagi kat Fakihah. Lepas tu koordinat P cikgu bagi kat siapa lagi? Kenapa tak banyak je tinggal? Okay, cikgu bagi kat Huda. Okay, yang bawah ni cikgu bagi kat yang ni Nadia.
Yang ni Safwatul. Okay, yang ni Aisyah. Lepas tu siapa lagi? Tak pernah kena lagi. Nak bagi kat Safiah cik kesian. Cik bagi kat Nurin kat bawah ni. Okay. Okay, mari kita buat latih diri 7.9 lah. Yang ni last nah. Okay. Cikgu, mana cikgu punya blank sheet tadi? Cikgu tutup dah. Kat sini. Okay, Anis ready dah? Okay, mari kita tengok soalan ni susah ke tak susah. Cikgu pun tak sure. Okay, jadi dia kata kat sini dalam rajah di sebelah. Oh, ada rajah. Mana rajah dia? Oh, tu rajah dia. Dia kena kecil kertas ni. Okay, dalam rajah di sebelah titik A, -3, 0, B, 52, C dan D ialah bucu-bucu sebuah segi empat selari. Okay, jadi yang ni segi empat selari kamu nak? Okay. Jadi bila selari maksudnya sisi ni adalah selari dengan sisi ni adalah selari dengan sisi ni. Jadi dia kata M, mana dia? M ialah titik persilangan antara perpenjuru AC dan BD. Jadi kita ada titik M sebagai titik persilangan kat tengah ni. Okay, jadi dia suruh first kali cari koordinat C dan M dulu. Macam nak cari koordinat C dengan M. Maklumat apa yang kita boleh guna? Ni. Confuse kan kamu? Okay, kalau dia bagi kamu perpenjuru, apa maksudnya titik ni? Apa yang sama? Kalau dia bagi titik yang antara dua perpenjuru ni, apa maklumat yang kita ada pasal perpenjuru ni? Garis dia selari maksudnya. Garis dia selari ke? Garis dia selari. Yang selari ni kat luar ni. Macam mana? Apa yang kaitan yang kita kena buat untuk dapat titik M ni? Titik M tu. Dia adalah titik perpenjuru nah. Jadi dia titik tengah, betul? Dia titik tengah garis yang ni. Betul? Betul. Okay, dengan dia titik tengah garis yang ni dengan garis yang ni. Betul? Dua-dua orang ni. Nah? Jadi kalau kata kita nak cari titik tengah untuk garis DB ni, kita boleh dapat kan? Betul tak? Boleh. 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 Okay, jadi kita akan cari nilai M ni pakai titik tengah DB. Cuba kamu bagi tahu cikgu macam mana kita nak cari formula titik tengah. Okay. Negatif X1 tambah X2 per 2 dengan Y1 tambah Y2 per 2. So, jadi kita negatif masuk dalam 1. formula. Negatif 1. Janganlah cikgu tambah. tak nampak gambar dia. Sekejap. Okay. Sekali lagi. M kita kan? Negatif 1. Campur. Tambah 5 per 2. Lepas tu Y kita? Dengan 6 tambah 2. 6 campur 2 per 2. Okay. Jadi apa koordinat X dia? Mari kita check betul ke tidak. 2. Lepas tu 2 Y dia? dengan 4. Okay, betul lah. Jadi kalau kata kita nak cari titik perpenjuru, kalau dia buat 2 macam ni, dia titik tengah untuk dua-dua orang ni lah. Jadi betul, M adalah 2, 4. Jadi kalau kita guna kaedah yang sama, sebab kita tahu M ni titik tengah juga untuk AC ni kan, boleh tak kita cari C kat ujung? Boleh. Jadi macam mana nak cari C? Sekarang ni kita tahu dah M ni 2, 4. Jadi kita akan guna dia sebagai jawapan kita, betul? Jadi ini jawapan untuk titik tengah kita untuk AC. Faham tak? Okay, sekejap. Cikgu punya
Laptop ni nak habis bateri pula cikgu tak on. Okey. Bagi tahu cikgu macam mana nak dapat titik C. Kita nak masuk macam mana. Kita anggap C kita ni SY dulu. SY. Kita nak masuk dalam formula. Masuk. Buat macam tadi Anis, cuma sekarang ni jawapan dia apa? Titik tengah kita M kan? Jadi siapa tambah siapa sama dengan 2. Macam tu. Contoh X. Negatif 3. Negatif 3 Campur campur X X per 2 per 2 sama dengan 2. Satu lagi equation. Kosong Campur Y per 2 sama Per dengan 2 4. sama dengan 4. Okey, jadi kita selesaikan untuk X dengan Y ni. Okey. Macam mana nak sambung ni lepas tu? 2 tu pindah jadi dia jadi apa? Jadi darab, so 2 darab 2 jadi 4. Jadi negatif 3 campur X sama dengan 4. Jadi X sama dengan apa tu? X sama dengan 7. X sama dengan 7. 7. Okey. Yang Y pula. Y 2 pindah jadi 8. Darab 4 darab 2 jadi 8. Habis dah? So Y ialah 8. Okey, jadi apa koordinat untuk C tu? 7, 8. Okey, 7, 8. Jadi last sekali jangan lupa kita tulis dia sebagai koordinat. Di M ni 2, 4. Jadi kita dah ada maklumat tu, kita label kat gambar kita. Okey, next person. Amira. Okey, Amira, kita nak cari nisbah luas ABM kepada segi 4 selari ABCD ni. Jadi kita kena cari luas dua-dua orang kan? Jadi kita cari dulu luas untuk ABM. Nampak tak segitiga ABM kita? Nampak. Okey, kita masukkan dalam formula. 1/2 modulus negatif 3 5 2 negatif 3. Lepas tu bawah kosong 2 4 kosong. Okey, jadi dapat apa ni? Negatif 3 2 sama dengan negatif 6. 5 darab 4 tambah 20. 20. Kosong darab 2 kosong. Okey, Lepas tu tolak dengan kosong. 2 darab 2 tambah 4. 4 darab negatif 3 tolak 12. Okey. Berapa dapat dalam kurungan ni? 1/2 darab modulus 14 tolak 8. Tolak negatif 8. Tolak negatif 8. Jadi kat sini dia tambah lah kan? Okey, jadi dapat 14 campur 8 dapat berapa? 22. 22 darab dengan 1/2. Jadi jawapan dia apa? 11. Okey, yang ni dapat 11. Okey, satu lagi kita kena cari luas untuk kita punya segi 4 selari kan. Jadi A, B, C, D. Nampak nak semua titik dia? Okey. Nampak. 1/2 modulus negatif 3 5 7 negatif 1 negatif 3. Okey. Bawah. Lepas tu kosong 2 86 8 6 kosong. Okey, kita isikan. Untuk yang atas tu negatif 3 darab 2 negatif 6 tambah 40 tambah 42 campur 42. Tolak tambah kosong. Okey, hilang yang tu. Lepas tu tolak. Lepas tu tolak kosong tambah 14 campur 14. tolak 8 tolak 18. Tolak 18. Okey, jadi yang ni kita boleh kira. Dia berapa dapat dalam kurungan tu?
Kejap. Yang kurungan first tu 76. 76. Sekejap. Lepas tu tolak negatif 12. Negatif 12. Okey, dapat Lepas berapa tu? 64. 64. 1/2 modulus 64. Okey, jawapan dia berapa luasan ni? Allah. 32. 32. Okey, tadi dia nak nisbah segitiga kepada segi empat selari kan, jadi kita tulis dulu nak. Jadi segitiga ABM over segi empat selari ABCD kita sama dengan apa bahagi apa ni? 11 bahagi 32. 11 bahagi 32. Jadi apa ratio dia jadi tu? Boleh perkecil ke tu? Tak. Tak boleh kan? Jadi ratio dia 11 nisbah 32. Mana jawapan dia? Nah ni latih diri berapa? 7.9. Asal macam ada silap kau. Sebab jawapan dia 1 nisbah 4. 8. Ada salah kira tak kat atas ni? Amirah. Yang ni betul kan? 14 negatif 12 tambah 4, 8. Betul. Patut dapat 24. Yang ni, tak ada salah kau? 76 tambah dengan 12 Yang mana? Yang bawah tu ke? Ya. Tekan skrin yang cikgu tulis tu. Ke kiri. Oh yang ni ya? Yang ni kamu salah ya. 76 campur 12 dapat berapa? 88. 88. Oh okey, kat sini yang salah. Ingat 32 dah comel lah. Okey, maknanya 11/88. Yang ni boleh perkecil kan? Boleh. 88 tu bahagi 2. Sorry. Okey. 44. Okey, jadi yang ni 11/44 lah. Di 11/44 betul lah kan? Ya, Jadi 1/4 no. 1/4. Jadi 1/4 maknanya ABM ni 1 bahagian bila ABCD ni 4 bahagian. Jadi 1/4. Okey, betul. Seterusnya untuk Fakihah. Boleh Fakihah? Ya, cikgu. Boleh nah. Okey. Jadi kata kat sini garis lurus Y sama dengan 8 tolak 2X menyilang garis lurus Y sama dengan K paksi X dan paksi Y masing-masing di titik P, Q dan R. Yang ni kita kena lukiskan situasi dia tak lukis kan. Diberi bahawa luas segitiga OPR ialah 12 unit dan O ialah asalan. Cari nilai terkecil bagi K dan koordinat P. First kali kita nak faham dulu dia punya maklumat ni. Jadi kata kita ada satu garis lurus Y sama dengan 8 tolak 2X. Jadi yang ni kita boleh nampaklah kecerunan dia negatif kan sebab negatif 2 kan. Jadi maknanya dia turun bawah lah ni. Sebab tu dia bersilang kat dua tempat. Okey. Jadi ini paksi Cartesian tadi. Dia silang dengan garis Y sama dengan K. Macam mana rupa garis Y sama dengan K ni kalau kita nak lukis pada Cartesian kita? Dia garis yang selari dengan paksi Y ke selari dengan paksi X? Selari dengan paksi Y. Ya ke? Jadi kalau K nilai dia kat paksi Y ke paksi X?
kat paksi Y. Kat sini kan kata K kan. Jadi kalau kita ada garis Y sama dengan K, maksudnya dia akan selari dengan paksi X. Kita boleh garis macam ni. Boleh? Ni yang ni garis Y sama dengan K. Lepas tu paksi X dan paksi Y kan. Jadi dia kata garis kita ni bersilang dengan 3 orang dengan macam ni kan. Betul? Ni dia bersilang dengan paksi Y, dia bersilang dengan paksi X, lepas tu dia bersilang dengan satu titik K. Itu Okey. Jadi dia bagi kat kamu sekarang ni luas OPR kita. Jadi kat mana O? O tu asalan. Lepas tu dia kata kat mana ni PQR. Dia kata dia bersilang pada titik PQR. Jadi P tu kita nak buka mana je? Mesti salah satu titik ni kan. Menyilang garis lurus Y sama dengan K. Paksi X dan paksi Y masing-masing di titik PQR. Ya, cikgu rasa kat sini titik P kamu kot. Sini titik Q, sini titik R. Lepas tu dia kata lukisan kita segitiga OPR yang besar kan, betul? Jadi OPR besar ni sama dengan 12 unit. Jadi OPR ni 12 unit. Dengan O adalah asalan, cari nilai terkecil bagi K. Betul ke cikgu punya K ni? Sekejap. Yang ni titik kosong Y kan. Ada titik, ada koordinat Y. Yang ni X kosong. Yang ni kita ada X, lepas tu kita ada nilai K. Okey, jadi maksudnya tiga-tiga orang ni segaris kan? Betul? Jadi macam mana kita nak guna maklumat luas ni untuk kita cari nilai K ni? Apa yang kita boleh buat? Luas ni kita boleh guna untuk cari siapa dulu? Q. Cari Q. Macam mana nak cari titik Q ni daripada 12, daripada luas ni? Luas ni segitiga yang ni. Di segitiga yang ni kita tahu dia lalu asalan kan? Sini asalan. Kosong-kosong. Okey, Cikgu yang 8 tolak 2X tu yang mana? Yang ni garis yang cikgu buat menurun bawah ni. Okey. Okey dah. Kita ada maklumat garis lurus kita. Maksudnya kita tahu kecurunan dia negatif 2 kan? Dan mari kita tulis dulu equation kita elok-elok. Kita nak tengok maklumat apa kita ada nah. Jadi yang ni kita kena analyse sikit. Jadi kita susun dulu dalam bentuk kecurunan. Maksudnya kita punya M kita negatif 2 dan kita punya pintasan Y sama dengan 8 kan? Betul? Jadi kalau pintasan Y kita 8, POR. Cikgu tengok dia bagi kat cikgu nilai P tu bukan pintasan tu. Nilai P tu macam titik lain. Titik mana boleh jadi P? Tak, cikgu rasa titik P garis menyilang dulu garis lurus Y sama dengan K, paksi S dan paksi Y di titik PQR. Luas OPR adalah 12 PQR. OPR. Tapi dia kata OPR adalah 12. Cikgu, kenapa Q dekat situ cikgu? Sebab tadi dia ada bagi maklumat garis Y sama dengan K tu.
Tapi dikata K tu lagi kita akan cari jadi kaitan antara dia kata titik P tu berada pada K. Cikgu rasa garis ni cikgu silap bubuh kot. Mungkin kita letak dia ke atas ke? Jap. Ni kita cikgu rasa ada salah kat lukisan cikgu ni. Yang ni madam. Yang ni soalan ni susah sikit sebab dia tak bagi gambar ni. Jadi kita nak kena fikir gambar dia. Mari kita padah. Yang kita lukis lain tak. Yang ni kita solve sama-sama lah. Cikgu rasa soalan ni susah sikit. Jadi tadi dia kata kita ada satu garis. Jadi garis kita nampak tak? Dia punya kecurunan dia -2. Jadi dia graf yang turun bukit ni lah. Jadi dia ada pintasan X dengan pintasan Y kan. Lepas tu kat sini kita nampak dah dia punya pintasan Y, betul tak? Pintasan Y dia 8. Jadi sekarang ni kita boleh label kat sini lah titik ni. Kat sini 08. Betul. Jadi dia ada titik asalan 00. Lepas tu dia pintas kat satu pintasan, dia ada pintasan X kat sini. Pintasan X kita tak tahu lagi, kita boleh carilah. Yang boleh cari ke? Boleh lah kalau kita nak cari lagi. Okey, lepas tu masalahnya kita ada maklumat yang ni. Dia kata garis ni pintas satu garis yang nilai dia Y sama dengan K. Tapi kita tak tahu garis tu kat mana. Tapi dia kata nilai dia ada nilai terkecil. Maknanya ada probability kedudukan dia tu lah. Dia boleh jadi kat mana. Kat mana Y sama dengan K ni? Sebab dia tak cakap pula cara dia menyilang. Menyilang garis lurus Y sama dengan K pada paksi X dan paksi Y masing-masing diberi pada masing-masing titik PQR. Jadi titik P ni titik P ni disebut pasal garis lurus YK ni kan. Jadi cikgu rasa titik P ni mesti berkaitan dengan garis lurus ni. Ini punya maklumat. Jadi kalau berkaitan dengan titik P, dia kata kat sini dia beri bawah luas segitiga OPR kan. Tapi macam mana kita nak dapat segitiga kita kalau sekarang ni kita nak buat segitiga yang lalu asalan. Jadi dia ada asalan kat sini. Lepas tu dia lalu satu titik P. Lepas tu dia lalu R. R tu kat mana? Q ni cikgu rasa cakap pasal paksi Y. Jadi kita label Q kat sini. Ni lah. Kita label ikut susunan dia. Lepas tu Q ni paksi X. Q ni paksi X dulu. Yang ni Q. Lepas tu kita ada titik R kat sini kan. Ni titik R. R tu nilai pintasan Y kita. Okey, boleh faham letak kat sini. Jadi kita ada satu lagi titik P. Kata titik P kita kat sini lah. Kita ni P. Jadi P kita dia nilai Y dia tu dia sebab dia garis Y. Jadi nilai Y dia adalah sama dengan K. Jadi kalau kata macam ni, kita punya segitiga daripada si OPR kan dia kata. Jadi segitiga O ke P ke R. Jadi segitiga yang ini. Sorry cikgu rasa yang gambar ni betul lagi. Jadi kita pakai titik 00. Lepas tu kita pakai titik P kita. Lepas tu kita pakai titik R kita. Dan dia dah bagi dah luas segitiga ni adalah 12 unit kan. Jadi yang ni 12 unit. Jadi daripada maklumat ni kita akan cari titik nilai K ni. Sekarang ni pakai boleh ke? Boleh faham tak? Boleh lah. Boleh lah kan? Jadi kalau kata 12 unit, kalau kata kita masuk dalam formula luas, sekarang ni kita
Boleh ke pakai formula luas biasa ke nak pakai formula luas tu? Sekarang ni kita ada titik kosong-kosong. Ni dengan yang ni. Tapi kalau segitiga yang ni nampak macam kita boleh nampak dah tapak dengan tinggi dia kan? Tu tak? Ini nilai S kita. Kamu rasa kena pakai formula ke nak pakai tapak tinggi je? Yang ni 8 unit. 8 unit. Lepas tu yang ni X tengah darab. Kalau pakai formula sikit je kan? Ni kita try pakai setengah darab tapak darab tinggi dulu. Cikgu, kalau guna tapak macam ni kita nak masuk K? Kalau kata kita pakai setengah darab tapak darab tinggi, kita dapat koordinat X dulu kan? Betul? Lepas kita dah dapat koordinat X tu, cikgu rasa sebab kita dah ada equation garis lurus tadi. Kalau kita dah ada koordinat X, kita boleh cari Y daripada equation garis lurus tadi. Cikgu rasa lah pada cikgu sebab dia dah bagi kita persamaan. Mari kita tengok dulu boleh ke tak boleh. Jadi kata kita pakai setengah darab tapak darab tinggi. Yang ni kita nampak kan tapak dia sebab dia duduk bersandar pada kita punya paksi Y ni kan. Jadi tapak dia tu 8. Tinggi dia koordinat X untuk titik P ni. Betul tak? Ini sama dengan 12. Macam tu. Okey. Jadi 8X sama dengan 24. Jadi kita dapat X sama dengan apa? 3. Okey. Jadi kita masuk balik dalam formula Y sama dengan 8 tolak 2X. Tengok Y dia dapat apa? 8 tolak 2 darab 3. Dapat apa tu? 2. Jadi K kita 2. Betul lah K 2. Jadi boleh juga guna. Sebab yang ni kiranya soalan ni dia dah jadi aplikasi dia kan. Jadi kita pakai kaedah mana yang kita dah belajar lah untuk menyelesaikan dia. Faham tak? Siapa yang tak faham? Tak ada masalah. Jadi soalan macam ni memang kita kena fikir lama sikit bila kita nak jawab Tapi logik tak jalan kerja yang cikgu bagi kat kamu ni? Ni kita kata kita menghubungkan sel-sel otak kita Jadi bila satunya kita nak kena lukis diagram dia. Keduanya kita nak kena fikir kaedah apa yang paling mudah untuk kita dapatkan koordinat yang kita nak tu. Boleh? Jadi yang susah tu kat sini. Melukis diagram ni. Jadi yang ni kira soalan kebat lah ni. Dia tak label kebat pun. Di A ni kita dah dapat dah ya. Boleh masuk dalam formula luas juga ke? Cikgu rasa boleh. Tapi sebab nampak tak titik dia banyak kosong-kosong ni. Jadi bila kita masuk, tapi kita tak tahu nilai X ni kan. Kalau kita masuk, mungkin kita ada masalah kat situ lah. Kita ada nilai X tu dengan K. Boleh try lah kalau nak try. Mari kita tengok. Boleh ke tidak. Sebab sekarang ni cikgu rasa dia senang pakai formula ni. Sebab tapak kamu dia dah straight pada sini kan. Lepas tu kita dah ada dah dua-dua koordinat ni. Sebab tu kita pakai setengah darab tapak dia tinggi. Sebab cikgu kata tadi sama je kan. Kalau kita pakai formula ni ataupun formula yang 3-3 titik tu, kita akan dapat jawapan segitiga yang sama. Okay, ni kita try. Bolehlah kita try. Jadi kalau kata kita pakai titik kosong-kosong ni first pun tak apalah. Jadi kosong, X, kosong nampak tak dia banyak kosong. Lepas tu kosong, K, 8 kan? Kosong. Kita dapat nampak macam boleh solve ni. Ini 12. Yang ni kita akan still dapat 24 lah. Ni kat dalam ni. Yang ni. Yang ni K kita hilang.
tinggal 8x saja. Jadi kita akan dapat x dulu. Betul tak? Kita tinggal 8x sama dengan 24 kat situ. Dapat sama. Ni 8x. Yang lain tu kosong kan? Jadi yang lain tu akan hilang. Yang ni kita ada positif negatif lah. Tapi logiknya kalau kita ikut gambar rajah ni, x kita adalah nilai yang positif. Jadi kita akan ambil jawapan x kita yang positif. Jadi jawapan x kita 3. Sama je lah udah. Jadi cikgu rasa kalau kita buat pakai kaedah setengah ratapat yang tinggi pun senang je. Sebab kita punya segitiga tu kita dah nampak dah kat mana tinggi dia, kat mana tapak dia. Boleh? Okey. Okey. Okey, jadi dia kata B tu dia nak koordinat P. Jadi Huda kena cari koordinat P. Kita dah dapat ke belum koordinat P ni? Dah. Dah kan? Dia apa koordinat dia? 3, 2. 3, 2. Jadi mungkin ada cara lain tapi cikgu rasa cara yang ni kita dah dapat dah semua maklumat dengan mudah Jadi kita boleh pakai lah kaedah ni. Jadi kita kena fikir terbuka sikit bila kita jawab soalan tu kan, kita jangan close sangat apa benda maklumat yang kita boleh guna. Okey, soalan nombor 3. Dah pukul 11 dah, kita habiskanlah soalan ni Jadi Nadia line okey ke sebab cikgu tengok terkeluar tadi? Laptop buat hide tu. Okey. Mari kita tengok soalan ni Di dalam rajah di sebelah ABCD ialah sebuah segi empat selari dengan bucu-bucu A, B, C dan D. First sekali dia suruh cari luas ABC dulu. Luas ABC tu maksudnya dia nak luas segitiga ni. Mari tolong cikgu cari luas segitiga ni. 1/2. 1/2. Modulus. 4. 7. 4. 4. Lepas tu 4. 4 balik. Lepas tu? Lepas tu negatif 2. 2. 5. 5. 7 negatif 2. 7 negatif 2. Okey. Isikan dalam formula. Siapa dulu? 4 dan 5, 20. 20. 49 tambah 49. 49. Tolak 8. Tolak 8. Lepas tu? Tolak dengan? Negatif 14. Negatif 14. Tambah 20. Tambah 20. Tambah 28. Tambah 28. Okey. Nadia kira dalam kurungan-kurungan ni dapat apa? Yang first tu 61. 61. Yang second one? 34. Positif 34. Okey, jadi maknanya bila kita buka kurungan ni jadi 61 tolak 34. Okey, jadi dapat berapa tu? 27. 27. Jadi berapa luas itu? 13.5. 13.5. Betul lah 13.5. Okey. Lepas tu Safatul. Aku. Safatul dah? Ada. Okey. Nilai K jika luas ACD sama dengan luas ABC. Jadi kita ada segitiga ACD kat sini dengan satu nilai X yang kita tak tahu. Tapi kita akan dapat luas yang sama. Jadi macam mana kita nak buat ni? First kali kita kena cari apa? Cari luas. Kita kena tulis dulu ACD tu. Betul? Masuk dalam formula dulu. Di setengah darab apa? 4. 7. ACD ke cikgu? ACD. 4. 4. Okey. Lepas tu? 4. 4 balik. Okey, lepas tu? Negatif 2. 7. 0. Negatif 2. Negatif 2 balik. Okey. Jadi kita masuk formula dulu. 1/2. 28. Tambah kosong.
Tambah kosong. Lepas tu? Tolak 2K. Tolak 2K. Jadi kalau tambah kosong kita tak tulis lah. Okay. Tolak dengan? 2. Tolak negatif 8. Negatif 8. Tambah 7K. Campur 7K. Campur kosong. Oh Kak Husna, saya tengah buat kelas lagi. Okey, jadi kirakan dalam kurungan ni kita pemudah dulu. Saat lagi kita akan samakan dengan luas yang ke atas tu. 28 tolak 2K. 28 tolak dengan 2K. 2K tambah 8 tambah 8 tolak 7K. tolak 7K. Okey. Yang kita mudah sikit ni. 1/2 36 tolak 9K. Tolak 9K. Tadi berapa jawapan yang ke atas tadi? 13 point? 13.5. Okey, jadi kita samakan dengan jawapan yang tu. 13.5. Okey, jadi first kita kena buat apa Safata? Mulakan 2. 13.5 darab 2. Dia dapat berapa tu? Oh, sama dengan ada 2. Sama dengan 27. Okey, jadi 36 tolak 9K sama dengan 27. Dah pindah separuh Okey. Okey, lepas tu? Lepas tu kena buang modulus jadi tambah tolak. Okey, jadi 36 tolak 9K sama dengan tambah tolak 27. Okey, kita buat yang positif dulu. 36 tolak 9K sama dengan 27. Negatif 9K sama dengan apa? Dengan negatif 9. Negatif 9. Jadi K sama dengan? K sama dengan 1. K sama dengan 1. Okey, satu lagi. Okey. 36 tolak 9K sama dengan negatif 27. Okey, jadi negatif 9K sama dengan apa? Negatif 63. 63. Jadi K sama dengan? K sama dengan 7. K sama dengan 7. Jadi kalau kita ikut diagram ni, mana satu yang kita akan ambil sebagai nilai K kita? Kita ambil yang 1. Kita akan ambil yang 1 lah, yang logiknya 1 sebab B ni dah 7 kan. Jadi K maknanya jawapan dia K sama dengan 1. Okey, betul? Okey, soalan C pula. Soalan untuk Aisyah. Aisyah ada? Ada. Ada lah. Okey, jadi dia kata kat sini disuruh cari koordinat E jika ACBE ialah sebuah segi 4 selari. Mana koordinat E dia? Mana koordinat E? Kita kena buat. Kita kena buat lah. ACB. Oh, kat mana nak buat E tu? Sebelah A. Bagi AC tu selari dengan EB. Oh, okey, sekejap. Yang maknanya yang ni titik D kan? Betul? Jadi kita kena buh satu lagi titik. Dia kata ACBE. Oh, maknanya kita kena buh satu lagi titik kat sini. Betul, yang ni E. Confuse pula cikgu. Patut dia bubuhlah titik ni kan. Okey, jadi kita sambungkan yang ni segi 4. Cikgu Luki tak selari. Jadi yang ni segi 4 selari kita. Jadi kalau selari, semua selari macam tadi lah no. Okey. Jadi macam mana kita nak cari titik E tu? Yang saya buat yang DAE tu dia selari. Di satu garis yang lurus. Yang mana? D? Yang Oh, okey. DAE. Betul juga Sekejap. Jadi DAE kamu garis lurus. Boleh bukti ke dia garis lurus?
Aisyah? Terbukti tak ada garis lurus? Terbukti lah cikgu rasa sebab dua orang ni, DA ni selari dengan atas ni kan? Betul? Jadi AE ni pun akan selari dengan dia lah. Jadi betul lah yang kamu observe tu, yang ni akan jadi satu garis lurus. Jadi macam mana, method apa kamu guna nak cari titik E ni? Saya guna formula midpoint. Guna titik D dengan E tu sama dengan A. Jadi kita, sebab dia satu garis lurus, jadi kita akan cari titik E dengan kita ambil A sebagai midpoint kan? Okey, boleh? Jadi macam mana nak masukkan dalam formula? Yang ni XY lah kan? Okay. Jadi K kita dah tahu kan, K kita apa? 7/5. Yang mana 7/5? Sekejap, kamu pakai garis lurus yang mana? Kamu pakai garis lurus DAE ni ke? DAE. Okey, kita pakai DAE. A ni betul ke titik tengah? Ini 1, 0 kan? Okey, sekarang ni kalau segi 4 selari memang panjang dia akan sama kan, betul tak? Betul. Jadi panjang ni dengan panjang ni sama, betul. A tu akan jadi titik tengah. Tadi titik K kita 1 kan? Betul. Kamu akan pakai garis lurus DAE untuk cari E. Okey, mari kita masukkan dalam formula. Masukkan koordinat X dulu Aisyah. 1 tambah X bahagi 2. 1 campur X bahagi 2. Lepas tu untuk Y tu 0 tambah Y bahagi 2. Y bahagi 2. Okey, jadi X ni sama dengan 4. Y sama dengan negatif 2. Okey, kita selesai yang X ni dulu, dapat apa? 1 tambah X sama dengan 8. Pindah 2 tu. Jadi X sama dengan? X sama dengan 7. 7. X sama dengan 7. Okey, satu lagi. Y. Untuk Y pindahkan 2. Jadi Y sama dengan negatif 4. Jadi jawapan dia? Koordinat E kan? E ialah 7 negatif 4. Negatif 4. Koordinat E ialah 7 negatif 4. Okey, betul lah. Okey, last kali. Nurin, kita nak cari luas segi 4 selari ACDE. Okey, last. Okey. Macam mana nak cari luas? 1/2. Modulus 4 titik A ni. 4. Lepas tu 4, 7. 4, 7. 7. A, C, D. 7, 4. E kan? Okey. Tak, yang E tadi koordinat dia apa? 7 negatif 4 kan? Okey. Jadi 4, 7, 7. 4, 7, 4. 4, 7, 7, 4. Okey. Sebab nombornya sama. Confuse cikgu. Okey. Lepas tu? Yang bawah tu negatif 2. Negatif 2. 7. 5. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 2 balik. Negatif 2. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula. 28. Campur 20. Tolak 28. Tolak 14. Tolak 14. Tolak dengan? Tolak negatif 8. Negatif 8. Campur 49. Campur 35. Campur 35. Tolak 16. 35 tolak 16. Okey, jadi yang ni kita boleh kira dalam kurungan dapat apa? Yang ni dapat apa? 6. 28 tolak 28, 20 tolak 6. Okey, lepas tu tolak dengan?
Kamu tengah jaga adik kamu ke? Okey, belakang dapat apa? 60. Belakang dapat 60. Positif ha? Jadi 6 tolak 60 lah. Okey, dapat berapa tu? Negatif 54. Okey, 54. Okey, jadi berapa luas dia? Negatif 27. Negatif hilang tak? 27. Hilang lah, negatif hilang. Betul lah, dapat 27. Okey. Alright. Jadi kita dah habis dah latihan untuk hari ni lah. Jadi kalau kata kamu kamu banyak masa free, cikgu nak kamu cuba soalan latihan intensif ni now. Jadi cuba takat kamu mampu lah sebab soalan dia memang ada banyak lah. Jadi cikgu rasa mungkin kita tinggal 1 atau 2 kali kelas lagi kita akan habiskan persamaan lokus ni. Yang ni senang saja. Lepas tu kalau sempat kita akan buat latihan pengukuhan lah macam biasa lah. Kita akan buat latihan last tu sama-sama. Yang mana yang kita akan buat sama-sama? Cikgu rasa yang mana? Yang ni lah selalu kita buat sama-sama, latihan pengukuhan kan? Jadi mungkin cikgu tak buat semualah. Mungkin kita buat yang genap bersama-sama ke ataupun yang ganjil bersama-sama ke. Sebab kita nak try soalan yang bentuk yang panjang-panjang sikit macam ni. Ada siapa-siapa ada soalan tak? Tak ada? Faham tak? Cikgu rasa yang luas tadi soalan yang susah sikit tu lah yang kalau kamu kena bayang dia punya rupa tu. Tapi yang lain-lain tu kamu boleh link dengan maklumat yang kamu sedia faham. Okay, jadi kalau maknanya soalan sekarang ni dia dah gabung dah, soalan tu mungkin akan berkaitan dengan formula-formula lain lah. Bila kita dah masuk bahagian yang ujung sekali nanti kita akan kena fikir dalam sikit lah. Bila kita nak selesai masalah tu kita nak guna perkaitan yang mana satu, formula yang mana satu nah. Jadi kalau semua faham, kita boleh tamatkan kelas kita lah.